Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Fadil yang muliakan Tuan Imam, Muazzin, seluruh ahli jawatan kuasa surau, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Akhirnya pada malam ini kita telah pun memasuki pada 15 Ramadan. Tuan-tuan apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Macam tak berapa sihat bunyi. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita diberi peluang untuk berada dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Dan kalau kita melihat para salafus soleh, mereka sebelum lagi memasuki bulan Rejab, atau bahasa yang mudahnya adalah 6 bulan setelah berlalunya Ramadan, mereka memohon doa kepada Allah Ta'ala, balighna, sampaikanlah mereka ke bulan Rejab. Bila mana berlalunya Ramadan, berakhirnya Ramadan, 6 bulan dan fasa itu mereka berdoa supaya Rabbana taqabbal minna doa'ana, ataupun doa mereka supaya ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan ibadah yang mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu mereka berdoa supaya mereka diberi peluang untuk bertemu dengan Ramadan. Kan kita kata Ramadan yang dirindui. Ramadan yang dirindui ini untuk kita sempurnakan, untuk kita menyempurnakan dan memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ingat orang yang bekerja mencari rezeki yang halal, dia mendapat keberkatan daripada Allah Taala. Berapa ramai orang di luar Ramadan, dia bekerja mendapat rezeki yang halal, tapi mereka tidak mendirikan solat. Mereka tidak mendapat keberkatan daripada Allah Taala. Kan dalam hadis Nabi menyatakan kam min shaim laisa lahu minal ju' wala, sampai akhir. Hanya di kalangan mereka berpuasa ni dapat lapar dan dahaga je. Akhirat kelak bila mereka dihimpunkan yaumul mahsyar, dibentangkan buku catatan amal, dipanggil nama kita atas jutaan manusia, ribuan, ratusan manusia yang ada, ditunggu puasa yang pertama kamu lapar dan dahaga saja. Puasa tahun yang kedua, lapar dan dahaga saja. Begitulah seterusnya. Dan kita mengharapkan ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Ramadan ini Allah Ta'ala uji kita. Ada orang dia suka mendirikan solat dengan menggunakan kekuatan fizikal yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ada orang dia melakukan ibadah dan ibadah itu terbagi kepada dua. Pertamanya ibadah yang mawujud, nampak, solat nampak, baca Quran nampak, berzikir nampak. Ada orang melakukan ibadah dengan ada keuangan yang banyak, dia keluarkan zakat, dia infak fi sabilillah, beri makan fakir miskin, asnaf dan sebagainya. Dan ada juga orang yang baik hati, bila nak bagi duit disebut zakat tu, bila dia nak bagi infak fisabilillah, sedekah dia sembunyi-sembunyikan.
Kadang-kadang kesilapan kita ni bila kita sedekah, kita kata kesian kawan tu susah. Kita nak sedekah dia sikit dah, RM10, RM20, RM50. Banyak tu je kita bagi, tapi kita memalukan dia dengan kita kata kesian kawan tu susah. Sepatutnya kita jaga aib dia. Sebab tu ada kisah di kalangan mereka. Satu kisah di kedai berlaku di kawasan belah-belah negara Arab. Dia duduk dalam kedai dia ni jual pelbagai barang aneka pakaian dan sebagainya. Bila datang seorang pakcik yang berumur ni, dia pakai baju lusuh. Kedai dia ni kedai yang branded, kedai yang ada menjual barangnya berkualiti, harganya mahal. Pakcik tu mungkin dia salah masuk kedai kot. Dia masuk kedai, orang semua yang ada dalam kedai tengok dia. Tak mungkin pakcik ni nak beli barang ni, pakaian lusuh, mungkin tak ada duit. Lalu dia tanya oleh peniaga kedai ni, dia baik hati sikit. Pakcik datang ni nak beli apa? Pakcik tu kata, saya nak beli selimut. Saya nak beli 6 selimut. Tapi dia kata, bila dia sebut tapi, peniaga kedai tanya pakcik, kenapa? Tapi kenapa pakcik? Pakcik cuma ada 100 sahaja. Lalu peniaga kedai kata, saya ada selimut yang baik, yang berkualiti. Saya jual hanya satu RM20 je. Selimut ni daripada Turki saya beli, saya dapatkan. RM20 saya jual. Kalau pakcik beli 5, 100. Satu saya bagi ekstra, bonus hadiah kepada pakcik. Pakcik tu lega. Dapat tak cerita banyak, tengok barang. Dia pun tak tahu kot market value harga barang kan. Bawa balik terus nak bagi kepada isteri dan anak dia. Untuk nak selamat suasana musim dingin akan sampai. Lalu orang yang berada dalam kedai tu pergi dekat tuan punya kedai tu. Kamu ni silap kot, dia kata. Semalam kamu jual kepada aku dengan harga RM450 dan kamu kata ini barang yang terbaik. Tapi hari ni kamu jual kepada pakcik itu, yang fakir itu, dengan harga RM20. Dia kata, semalam aku berdagang dengan manusia. Hari ni aku berdagang dengan Allah. Memang harga dia RM450, tapi aku jual dengan hanya RM20 kepada pakcik itu. Dengan harapan keluarga dan selamat, dan aku dan keluarga selamat daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Itu sedekah yang terbaik. Dia tak nak memalukan pakcik itu. Dengan sedekah dia bagi. Dan pakcik itu balik pulang gembira seumpama dia telah membeli dengan harga RM100. Dan puasa ni mendidik jiwa kita ni. Yang mana ibadah yang kedua selain daripada maujud, yang kedua adalah makdum, yang tak nampak. Tak ada orang. Puasa ni hanya kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, illa saw'i fa innahu li wa ana ajzabi. Illa sawma fa innahu li wa ana ajzabi. Kecuali puasa. Fa innahu li, dan kita buat ni kerana Allah Ta'ala. Dan akulah wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalasnya kebaikan. Luar Ramadan kita tahu kita buat kebaikan digandakan dengan 10, dengan 20 dan lebih daripada itu sampai 700. Tapi bila puasa Ramadan, akulah, kata Allah Ta'ala. Sebab tu bila dipaparkan paparan di akhirat kelak berkenaan dengan ibadah yang kita lakukan, maka Allah Ta'ala akan membalas kita ini dengan balasan yang baik yang Allah Ta'ala akan anugerahkan bergantung kepada keikhlasan amal ibadah yang kita lakukan. Sebab tu orang yang puasa, dia tak makan di pejabat. Dia tak makan di rumah seorang-seorang. Dan bila orang puasa, dia tak mengumpat dengan orang.
Dia tak mengata keji pasal orang. Dia tak ambil orang. Dia tahu dia sedang dimonitor oleh sisi Allah Ta'ala. Dan kita tahu bila kita check in dunia lahir saja atas muka bumi, kita tidak terkecuali daripada melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Dan kita akan check out atas muka bumi ini, meninggal di atas muka bumi ini, kembali ke alam baqa. Dan kita di sana menjadi persoalan kita, cukup tak tabung akhirat kita. Termasuk diri yang bercakap ni, tuan. Sebab tu kalau kita tengok di kalangan kita ni masih ada perasaan hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kehidupan kita luar daripada Ramadan, kita bicara soal keindahan dunia, kesenangan dunia. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia yang melalaikan. Tuan-tuan tak payah tengok jauh. Tabung tadi saya nampak lalu. Agak-agak orang yang kira tabung tu dikira duit RM1 banyak ke RM50 banyak. Kalau saya pun saya masuk RM1. Tu saya cakap terang-terang. Simpanan duit kita yang di bank tu bukan hak milik kita. Bila kita meninggal, dia jadi harta yang diwariskan oleh pusaka ahli keluarga kita. Tapi wang yang kita masuk dalam sumbangan kita amal jariah di sini dan di mana-mana, sebab itu bekalan kita di hari akhirat. Hidup di dunia kena ingat akhirat. Nak masuk dalam kubur tak bawa duit, tapi bekalan amal ibadah yang kita buat, convert daripada sumbangan keuangan yang kita keluarkan, maka dia akan dinisbahkan kepada pahala untuk melayakkan kita mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalau kita kata bicara Ramadan adalah bulan muhasabah diri. Kita buka puasa first Ramadan, Allah zuhudnya makan buah kurma sebiji, 2-3 biji. Makan pun tak berapa nak lalu. Nak jaga kualiti ibadah, masuk 10 Ramadan, agak-agak boleh maintain macam hari pertama. Silap lah saya kata. Saya kata diri saya lah silap. Orang kita kalau buka puasa, Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tidak ada nasi, tidak ada aksesori, ayam, ikan, sayur, air sejuk, air manis, pelbagai dia. Tapi kita ni beruntung Allah Ta'ala bagi umur kita meningkat. Bila ada umur meningkat ni, dia punya keinginan dia lain. Dia tak macam orang muda. Orang muda di kaki balon. Budak-budak nakal pun dia balon, tapi makan pun dia balon. Tapi bila umur dah meningkat, tak boleh dah. Keadaan faktor kesihatan yang tidak mengizinkan. Oh ni manis, semua tak boleh lah. Itu tak boleh, ni tak boleh. Bagus juga sebab kualiti ibadah di malam hari. Imam Malik radhiyallahu anhu menangis bila buka puasa. Murid dia tanya, kenapa guru menangis? Dia kata, aku menangis kerana aku ingat Rasulullah. Rasulullah buka makanan yang terlalu minimum tapi ibadahnya banyak. Kita buka puasa makanan yang terlalu banyak tapi ibadah kita sikit. Masya Allah. Ini kelemahan yang ada pada diri kita. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi pernah menyatakan afdalus salat tulul qunut. Sebaik-baik solat adalah yang lama berdirinya. Kita tak mampu nak solat, nak diri lama. Ni persiapan. Bulan Ramadan bukan untuk bulan yang kita kata bulan ibadah. Kita nak pulun baca Quran sebanyak yang mungkin. Kan? Luar Ramadan orang tu tak baca Quran. Bila datang Ramadan dia nak khatam Quran. Bolehlah baca satu hari satu juzuk 30 Ramadan khatam Quran boleh. Tapi bila sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan digandakan ibadah. Luar Ramadan kita baca satu muka surat. Masuk bulan Ramadan kita tingkatkan prestasi kita. Betul kita ada perancangan, plan, do, check and action. Kita kena ada sentiasa muhasabah. Biasanya orang bincang soal muhasabah Ramadan ni luar daripada Ramadan. Tapi kita masih terlalu awal ni, bagus juga tafakkur rusak. Kita berfikir, kita muhasabah diri kita, perjalanan Ramadan yang telah kita lalui. Agak-agak boleh tak kita nak tingkatkan pada fasa 10 yang terakhir Ramadan. Tuan. Sini makan tak sendawa kot, suruh berhenti kot. Tak.
Tak sedawa terus berhenti. Haji makan tak sedawa terus berhenti. Saya sedawa agak 3 kali. Tak boleh berat lebih sangat tak boleh lah. Itu memang lampu isyarat merah tu. Lampu isyarat kan ada 3. Hijau jalan. Kuning hati-hati. Merah stop lah. Ni ada balon. Nak jadi imam tak boleh. Kalau sengkak perut Haji Yusof tak boleh jadi imam tak boleh. Ya Allah. Tapi kita tengok orang kita ni bila makan banyak dia mengantuk kan. Padahal sadu dia mengantuk. Kenapa? Sebab apa? Puasa ini Allah Ta'ala kurniakan kepada makhluk yang istimewa. Tujuannya apa? Puasa untuk mengawal akal. Puasa untuk mengawal nafsu. Kan kita puasa untuk mengawal lidah kita daripada melakukan dosa. Syahwah kita tak boleh makan, kita tak boleh minum, kita tak boleh berseronok-seronok dengan isteri. Dan banyak lagi. Puasa ini mendidik, bulan didikan tarbiyah Ramadan ini, didikan yang terbaik kepada kita. Tapi kita cari jalan untuk meningkatkan kualiti amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tak mampu sebagaimana Imam Syafi'i khatam Quran dalam bulan Ramadan. Setiap hari 2 kali khatam Quran, sebulan menyamai 60, kita tak mampu. Sebulan sekali pun nak dapat khatam Quran pun susah. Kan? Sebab apa? Kelemahan yang ada pada diri kita, termasuk diri saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan ada anak kan? Tuan-tuan plan anak nak khatam Quran umur berapa? Kena ingat ni, siapa-siapa yang ada anak, rancang perjalanan kehidupan supaya anak itu umurnya 12 tahun khatam Quran. Ini muhasabah diri kita. Sebab anak dia duduk dengan kita sampai umur 12 tahun, 13 dia masuk asrama. Kalau dia nak masuk tahfiz Quran, dia tak khatam Quran, macam mana dia nak hafal Quran? Saya cakap atas dasar pengalaman tentang diri kita dan kelemahan yang kita alami. Ini kita muhasabah diri. Kita dari kalangan rata-rata di kalangan kita bukan semua khatam Quran umur 12 tahun. Dan ada juga sampai umur sekian orang tak khatam Quran. Kalau kita tak mampu nak ajar anak nak khatam Quran dengan kita umur sampai umur berapa tahun, kita ada duit, kita cari jalan supaya muallim, guru dia ajar, didik dia khatam Quran. Biar kita bayar mahal sekalipun. Jangan kita fikir anak lepas dia SPM nak masuk universiti, nak ambil diploma, nak ambil degree, nak ambil master sebagai Quran pun tak khatam. Makna hidup di atas muka bumi ini kalau Quran kita tak khatam, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah? Bagaimana kita nak masuk uiddat lil muttaqin, disediakan syurga yang seluas mata memandang langit dan bumi ini kepada orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah sebagaimana khatib pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan, saya bukan nak cari kelemahan, tapi saya nak muhasabah diri saya dan tuan-tuan boleh fikir. Besok kalau jadi atuk, ada cucu, pesan dekat ayah, anak kau ni tak khatam Quran lagi. Apa perancangan kamu? Macam mana atuk nak bantu, nenek nak bantu supaya anak ni biar khatam Quran umur 12 tahun. Ketian budak-budak masa hadapan umur 13 tahun. Kita kadang berhadapan, kita tengok duduk dalam halaqah dia waktu kumat, cakap Amir, kesian rupanya tak pandai baca Quran. Dia tak kata dengan orang, dan hati kita tahu orang pandai baca Quran, tak baca Quran. Kita tahu. Dan kita cari jalan macam mana nak bantu. Kita bukan pandai condemn, kita bukan pandai bukan kita nak mengutuk orang, tapi kita nak cari jalan bagaimana untuk memperbetulkan keadaan semua orang melalui fasa perjalanan yang lalu yang jadikan kenangan iktibar pengajaran dalam kehidupan. Tapi kita nak move on, kita nak perbaiki diri kita untuk kita mendapat sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulannya tuan-tuan, kita kena jadi hamba kepada Allah. Ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah. Bukan kita nak jadi hamba kepada Rabb Ramadaniyun. Betul, Ramadan akan berada dalam dakapan kita.
Dan sampai masa Ramadan akan pergi meninggalkan kita. 30 hari dia tetamu yang datang. Datangnya diundang, perginya ditangisi. Kita akan tengok orang alim ulama, orang yang betul-betul merasai kenikmatan dan kemanisan, kelazatan dalam melakukan ibadah. Mereka akan menangis di malam yang akhir Ramadan. Mereka menangis, sedih berpisah dengan Ramadan. Tak dapat tengok dah suasana macam ni, dan tak dapat rasai, tak dapat menyempurnakan tuntutan ibadah seumpama tersebut. Tapi kita adalah merupakan hamba Allah. Jadilah kita orang yang ibadah ni istiqamah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak melihat ukuran kepada kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui fasa tarbiyah Ramadan, kita tengok adakah kualiti ibadah kita ataupun kita boleh maintain ibadah kita luar daripada Ramadan. Kalau kita boleh kekalkan ibadah kita, maksudnya hari ni kita ada jemaah surau. Datang bulan Syawal, kita cari jalan masa free, kita datang surau. Kalau ada kuliah, kita ikuti kuliah. Tak dapat dekat sini, kat mana-mana, semua bumi Allah Ta'ala luas. Dan kita boleh ikut, tak kisahlah berjuang atas platform mana. Untuk apa? Supaya semua harta yang kita ada ni mendekatkan diri kita kepada Allah. Kawan yang kita ada ini mengingatkan kita kepada Allah. Semua ni kita ambil manfaat untuk bawa kita ke jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh kekal istiqamah perjalanan kehidupan ini, insya-Allah kehidupan kita akan diberkati. Ulama menyatakan siapa yang mendirikan Ramadan, dia akan mendapat pada malam Al-Qadar tersebut. Ada seorang ulama besar dia kata, kalau kita solat isyak fardu berjamaah, dia ikuti dengan solat tarawih dan witir, disusuli dengan solat subuh berjamaah, maka kalau sekiranya pada malam itu berlaku pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan 1000 bulan, maka orang inilah yang akan dicatat oleh malaikat Raqibun dan Atibun bahawasanya dia mendapat anugerah daripada Allah Ta'ala pada malam Al-Qadar tersebut. Mudah-mudahan kita semua di kalangan hamba yang akan mendapat anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertemu pada malam Al-Qadar pada tahun ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Ramadan warhamna fi Ramadan warzuqna lailatul qadr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.